by being in your company. People to see your patience, your compassion, your love, your kindness, your generosity, to be just. When they see the principles that you are calling for in you, this is the best da'wah. And most of the Sahaba, they didn't become Muslims because learning the deen only. Yes, they used to learn, but through their interaction, through what they have seen from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Faiz Muhammad Said. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih kepada rakan pendengar kerana terus bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Melalui perkongsian pertama hari Isnin untuk bersama dengan sahabat pendengar, tak lain tak bukan kita ada Pesona di Zahra. Untuk bersama sahabat-sahabat di hujung talian saat ini kita ada Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz kerana nak bersama dengan kita pada hari ini untuk perkongsian dalam Pesona di Zahra. Alhamdulillah, kali ini Ustaz nak bawakan lagi sambungan untuk forensik keluarga. Kali ini lebih kepada gambling addicted ataupun ketagihan judi. Mungkin awalan ini kita berikan sedikit mukadimah Ustaz sebab kadang-kadang judi ini dia juga merosakkan keluarga. Jadi kita mulakan dengan mukadimah kita. Silakan Ustaz. Betul. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Rahmati Allah DJ KIT seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, kakak-kakak, ayah-ayah, sahabat abang yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Alhamdulillah, pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya kita bertemu lagi dalam Pesona di Zahra, forensik keluarga, dan kita fokus mengenai kekeluargaan. Jadi kesempatan kali ini kita bincang mengenai ketagihan judi ataupun gambling addiction. Sebab apa? Sebab dia juga merupakan salah satu daripada permasalahan-permasalahan dan menyumbang kepada masalah keluarga. Okey, saya nak mulakan dengan satu kajian daripada Harmony and Failure of Marriage Proceeding ke-11 Putrajaya 2016. Okey, jadi perceraian dalam kekeluargaan ni dia ada banyak faktor. Tidak sefahaman, faktor ekonomi, faktor ada curang, faktor ada tidak berdaya daripada sudut suami punya kemampuan menjadi seorang suami, dan faktor-faktor lain. Okey, faktor-faktor lain. Jadi daripada faktor-faktor lain ni 11% faktor-faktor lain ni, perceraian tu ada sebab tak sekefahaman, sebab sebab ekonomi, dan 11% adalah faktor-faktor lain. Okey. Daripada faktor-faktor lain ni 11% tu 37% adalah disebabkan judi ataupun disebabkan daripada maknanya suami ataupun mungkin suami lah biasanya ataupun pasangan mana terlibat dengan judi. Sebab apabila satu orang tu terlibat dengan judi mengikut kajian daripada American Psychiatric Association ataupun kita panggil APA, ketagihan judi ni apabila dilihat daripada neuroscience dia sama dengan ketagihan arak dan ketagihan dadah. So maksudnya apabila mereka buat kajian daripada orang yang ada ketagihan judi ni, maknanya sekali dah kena, kemudian dia ada repetitive belief, maknanya repetitive behavior, ulang sampai dia jadi satu tabiat jadi ketagihan. Apabila dilihat sama. Sebab itu orang yang ada ketagihan judi sebenarnya kalau tak ia susah dia nak tinggalkan. Kita tak nampak lah daripada sudut kesan macam dadah. Contoh kalau dadah kita nampak dia memang lalok, kan? Okey, ataupun kita tengok macam ketagihan alkohol, kita nampak dia pun memang tak betul. Judi ni tak nampak tau. Nampak macam orang normal biasa. Tapi simptom dia sama. Apa simptom dia? Antaranya dia suka, maksudnya kalau dia duit dia tak ada tu, mana dia akan desak minta duit. Desak tu kadang-kadang, okey, saya jaga maknanya orang HIV, ada rumah, kita ada rumah perlindungan HIV. Jadi antara rumah perlindungan HIV ni, orang kena HIV antaranya sebab dadah kan. Jadi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya berhubung dengan orang yang ada behavior dadah ni biasa sangat bagi saya.
dia akan paksa minta duit kalau time-time tengah high tu, minta walaupun sikit. Saya tak ada makan ni, betul memang nak balik kampung ni, bagi saya RM10 aja. Ada pun RM20 aja. Kan? Sebenarnya ketagihan judi sama juga. Jadi kalau anda kata ada orang yang maksudnya macam mendesak minta, dia ni bukan kaki high. Maksudnya taklah terlibatkan dadah, taklah terlibat dengan taklah terlibat dengan arak kan. Tapi maksudnya terlibat dengan judi, dia ada kebarangkalian untuk mendesak, untuk meminta orang demikian. Jadi maknanya itu antara apa maksudnya mengenai judi. Okey. Kemudian saya suka nak kongsikan juga okey. Kalau dalam kita panggil buku rujukan bagi psikologi, psikiatri dan kaunselor, maknanya satu dunia dipanggil DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, dia ada menyenaraikan 7 benda. Okey, ini kita nak cek diri kita dan keluarga kita dan orang sekeliling kita. 7 perkara. Orang tu dia ada dipanggil gambling disorder, ataupun dia ada gambling pun, judi pun ada sampai jatuh pada disorder, sampai jatuh kepada tidak waras dari sudut mental dia jika orang jatuh kepada judi ni. So dia ada 7 ciri-ciri dia. So kita semak 7 ciri-ciri ni, kalau ada 4 saja, maksudnya kita atau seseorang maknanya ada disebut sebagai ciri-ciri sebagai gambling disorder ataupun ketagihan judi ni. Okey, dia ada 4 benda, 7 benda kita nak tengok. Ada benda berkaitan perasaan, ada benda berkaitan dengan pemikiran, ada benda berkaitan dengan badan fizikal, ada benda berkaitan dengan attitude. Mari kita tengok salin di bawah akak salin ni ilmu yang sangat berguna biar kita boleh cek. Kita tak tahu anak kita, sebab ketagihan judi sama dengan ketagihan arak dan juga dadah. Okey, cumanya arak dengan dadah orang boleh nampak. Judi orang tak nampak. Dia punya simptom dia, maknanya dia bersudut zahir dan keadaan biasa. Okey, jadi maknanya kalau kita dapat tengok maknanya 7 benda ni, kalau ada 4 daripadanya, seseorang itu telah mula ada gambling disorder, kita boleh tengok, salinkan. Ini sangat penting tau. Sebab kita tahu, kita tak nampak sudut zahir secara selapis, kita tak nampak. Okey. Mari kita mulakan 7 dia punya ciri-ciri dia. Kalau orang tu ada gambling disorder. Okey, pertamanya dari sudut perasaan. Dari sudut dalaman dia suka berjudi dengan pertaruhan yang lebih tinggi. Maknanya dia takkan stop. Maknanya lebih tinggi dengan harapan untuk mencapai pertaruhan dengan nilai yang tinggi. Lebih tinggi. Itu di sudut perasaan. So kalau dah bermula ada benda ini, kita cek. Ibu-ibu, akak, ayah, abang. Mungkin sekarang ni kan ada orang yang berjudi itu daripada sudut maknanya nampak pergi kedai 4 nombor contohnya kan, ataupun pergi ke tempat-tempat berjudi. Sekarang ni ada judi yang dalam internet. Maknanya orang tak nampak, seorang-seorang dalam bilik. Bilik kunci, kita tak tahu. Kita ingat anak kita ingat laki kita, suami kita ingat pasangan kita tengah kerja. Padahal dia buat judi rupanya. Rupanya kan. Dia judi rupanya. Okey. Lepas tu keluar, minta sikit RM20, tolong RM20. Maknanya. Okey. So di maknanya, pertama dari sudut perasaan, dia ada keresahan dalaman nak bertaruh lagi dengan harapan nak dapat lagi. Itu ciri pertama. Dan benda ini menyebabkan orang tak boleh stop. Okey. Ciri kedua dari sudut perasaan juga. Ciri kedua perasaan juga, dia apabila dia rasa stres. Okey, orang rasa stres. Kita sebagai orang Islam, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita orang yang dengan pesona di Zahra, apabila rasa stres, kita tahu cara mana nak menghuraikan stres kita. Mungkin kita baca Quran, alhamdulillah. Mungkin kita maknanya sembahyang, alhamdulillah. Ini keadaan yang biasa. Dan ada orang yang apabila stres saja, dia akan pergi ke judi untuk melegakan jiwa dia. Macam seolah-olah dia rasa cari terapi dia benda itu. Itu ciri kedua. Stres saja dia akan teringat nak judi lah. Stres saja dia akan nak judi je lah.
Jadi dia ada 7 ciri-ciri dia. Maksudnya kita kena check ni check. Tolong abang-abang, ayah-ayah, akak-akak check benda ni ya. Diri kita sendiri terutamanya ya. Ni first untuk tengok diri tau. Okey. Kerana ketiganya di sudut perasaan juga. Sudut perasaan juga. Okey. Kalau kalah judi ni yang jahatnya dia akan bagi kita menang sekali, kalah 3 kali. Menang lagi 2 kali, kalah lagi 5 kali. Jadi maknanya yang ketiga jadi sudut perasaan, sekali dia kalah dia tak puas hati. Dan ada yang disebut daripada sudut ahli psikologi sebagai chasing one losers. Chasing one losers ni maknanya dia akan chasing lagi. Okey ni. Okey, satu lagi ni. Okey, satu lagi boleh menang ni. Sekali lagi ni. Ini daripada sudut perasaan dia, ciri-ciri yang ketiga chasing one losers dia panggil Mana kalah tak puas hati. Boleh lagi ni. Kalah tak puas hati. Boleh lagi ni. Itu dia sudut perasaan yang ketiga. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat dari sudut pemikiran pula. Okey, dari sudut pemikiran. Dari sudut pemikiran dia sentiasa kerap berfikir tentang judi. Sama juga orang yang addiction ni ataupun orang yang kita panggil ada ketagihan ni, itulah ciri-ciri dia. Ciri dia adalah dia akan ada waktu kosong dia akan fikir benda tu. Ada waktu kosong dia akan fikir benda itu. Jadi orang yang ada gambling disorder di sudut pemikiran, ciri keempat di sudut pemikiran, ada waktu kosong, ada lekang je waktu kosong, maka dia akan fikir benda tu. Sebab tu orang macam ni tak boleh ada waktu kosong Dia akan ada lekang tak fikir ada benda itu. Okey, itu ciri yang keempat. Yang kelima dari sudut attitude pula. Attitude ni maknanya daripada sudut perangai dia. Daripada sudut PL dia. Yang kelimanya iaitu dia tidak betul senang dan akan menipu untuk menutup aktiviti berjudi itu. Satu penipuan ke satu penipuan dan alasan yang dibagi kadang-kadang terlalu sempurna. Ini makan tak ada, memang tak ada sungguh ni saya, abang ni nak bayarkan orang tu ini je nanti akan dapat lagi. Maknanya menipu untuk menutup aktiviti itu. Itu yang kelima. Yang keenam, dia bergantung pada orang lain untuk dapatkan duit untuk berjudi. Ni kalau dah ada benda 4 antaranya dah ada. Maknanya duit tu dia bergantung pada orang lain dengan minta, desak, paksa. Ni kadang-kadang boleh jadi penceraian dalam rumah tangga. Sebab maknanya desak isteri, bila dah kena macam ni maknanya boleh jadi marah-marah. Kita boleh tengok apa implikasi seterusnya kan. Dan yang ketujuh, ciri-ciri yang ketujuh, dari sudut badan pula. Dari sudut badan dia akan restless. Restless ni maknanya resah gerisah. Maknanya badan dia akan resah gerisah. Maknanya tak dapat berjudi, maknanya atau cuba untuk mengurangkan kalau orang cuba kurangkan aktiviti berjudi dia atau nak stop, badan dia jadi macam penat. Jadi macam penat Jadi bila kakak tuan-tuan sekalian, ini 7 ciri-ciri orang ada gambling disorder yang boleh memusnahkan sebuah rumah tangga. Kalau ada 4 daripadanya sahaja, dia telah masuk ke fasa ada ketagihan judi. Dan sampai boleh jadi gambling disorder. Maknanya boleh jadi ketidakwarasan kerana judi itu. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita bincang secara umum begini, kita dapat faham keadaan ada orang yang macam gini. Semalam bila saya iklankan dekat FB saya mengenai kisah apa ataupun kita akan bincangkan benda ini, ada orang berkongsikan. Maknanya secara direct message ke ataupun secara yang umum tu ada message memang betul ada. Saya tengah bantu satu orang ini memang dia tak boleh duduk diam kalau tak kena judi. Lagi-lagi judi internet dan sebagainya sekarang ni kan. Kita bincangkan 7 ciri ni supaya kita boleh ukur diri kita, pasangan kita supaya bila kita faham mana kita boleh tolong bantu. Sebab kadang-kadang kalau kita tak faham, kita nak bantu macam mana? Kita tengok dia asyik minta duit dan contohnya kan. Kita takkan nak bantu dengan duit itu. Sebab bila dengan duit itu akan menyemarakkan lagi kegiatan dia itu. Sebab itu hatta zakat pun dalam kitab fiqh, zakat tidak boleh diberi kepada beberapa golongan. Antaranya adalah orang yang ahli fasik, ahli maksiat yang nyata maksiat dia. Nyata maksiat dia, maknanya nyata maksiat memang kita nampak. Kita bagi duit zakat dekat dia, dia pergi berjudi pula. Maka tak boleh. Orang ahli maksiat yang nyata maksiat dia,
walaupun dia susah, tak boleh nak bagi zakat pada dia daripada sudut duit ke apa, tak boleh. Kan? Sebab dia takkan gunakan untuk keperluan diri dia. Kan? Maksudnya dalam kitab fiqh juga telah dibincangkan benda-benda yang sedemikian, bagaimana pembahagian zakat, mana ada orang yang tak boleh nak dibagi. Dan dalam sudut hukuman, macam contoh hukuman jenayah Islam juga, sekejap lagi kita akan bincangkan juga, ada dikaitkan mengenai kesalahan berjudi ni dan apa hukuman dia. Okey, itu sekadar mukadimah dia. Itulah bukannya main-main. Ustaz kan bukan main-main bila kata tentang berjudi ni, bukan main-main, dia sampai satu tahap boleh bawa kepada penceraian juga Ustaz tadi kongsikan. Dan kalau dulu-dulu macam Ustaz kongsikan juga, dulu-dulu kalau kita nak kata ciri-ciri orang berjudi ni, kita nampaklah kadang-kadang tu memang pakai helmet walaupun bawa kereta. Pakai helmet beratur panjang. Itu dulu. Sekarang dah tak dah. Dalam seorang-seorang pun dah boleh nampak dah orang tu sedang berjudi. Ataupun orang tak tahu dia sedang berjudi sebenarnya. Sambil-sambil makan, tak selalu makan Ustaz, sebab apa, berjudi tak habis lagi. Macam-macam sebenarnya, dan kita akan kongsikan macam-macam lagi lepas kita berrehat seketika. Untuk rakan pendengar, ada pengalaman anda sendiri ada rasa macam tu, ketagihan ini, anda boleh saja kongsikan di FB IKIM FM, di FB Ustaz sendiri, ataupun di WhatsApp IKIM di 0112900404. Kita berhenti rehat seketika. Jangan lupakan butang share. Ya Ustaz, pandai Ustaz. Dan kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Kembali masih tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ya Nabi salamun alaika ya Rasul, sallallahu ala Muhammad al-Mustafa. Ya Nabi salamun alaika ya Habib, sallallahu ala Muhammad al-Mustafa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ya Nabi salamun alaika ya Rasul, sallallahu ala Muhammad al-Mustafa. Ya Nabi salamun alaika ya Habib, sallallahu ala Muhammad al-Mustafa. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. We've never seen you, no, we've never been around you. No, 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 no. Yeah, you've always been in our heart and all in our mind. You inspire us in every way, and we promise you whenever we pray, peace and blessings on you. We'll say, oh Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد. Inspirasi Euforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian pesona Jizara bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin. Hari ini cerita tentang ketagihan judi untuk bersama dengan rakan pendengar. Tadi dah ramai juga Ustaz antara yang memberikan respon. Dia kata macam contohnya Amir Amar. Dia kata sahabat dia trade forex saham. Pun ada juga ketagihan Ustaz, kerap kali lose dari profits, kata tetap juga nak teruskan, mungkin kena tambah lagi ilmu pengurusan kewangan dan sebagainya. Tu sebahagian Ustaz. Yang lagi ada juga kata tentang ketagihan game pun benda yang sama juga Ustaz. Dia punya ciri-ciri tu sama macam 7 ciri yang Ustaz sebutkan tadi. Kita sambung lagi Ustaz perkongsian kita. Silakan Ustaz. Okey. Terima kasih. Okey, jadi apa yang menarik kita nak cerita kat sini, kita tengok dulu kesan kepada judi. Saya teringat DJ Kak Yati dan Ibu Bayar saya sekalian kan, Dato' M. Kilau punya lagu pasal judi. Maknanya ini tahun awal 80-an, maknanya benda tu dah ada. Saya ingat chorus yang menarik tu yang kalau judi tu dia kan bermula dengan RM1, RM2, RM3. Maknanya dulu pun benda tu dah dibincangkan, di-educate, maknanya dididik dengan cara lagu contoh sebagainya kan. Maksudnya benda tu memang ada. Okey. Apa kesan judi ni? Kalau ikut akibat daripada judi ni, dia memang betul lah. Dia can lead problem financial problem. Maknanya akan menyebabkan keuangan kita akan masalah. Orang ada ketagihan, macam ketagihan dadah dan juga arak. Dia dah tak kira lah. Sebab neurotransmitter dalam otak dia tu, fokus dia panggil RAS dia kan. Maknanya reticular activating system dia, fokus dia ke arah situ. Dia tak nampak benda lain dah. Dia tak nampak keluarga dah. Dia takkan nampak maknanya kerjaya dah. Yang dia nampak judi itu. Dalam otak kita ni dia ada panggil RAS. Yang menyebabkan kita fokus. Contoh, kalau kita bawa beli kereta, contoh katakan kereta Viva contoh kan. Nanti kita akan nampak, banyaklah Viva dekat tengah jalan kan. Sebab reticular activity system kita akan fokus benda tu. Kita akan nampak banyak benda tu. Sebelum ni tak perasan pun. Jadi orang kalau judi ni, dia punya reticular activity system ataupun RAS dia tu, dia akan fokus itu. Dia tak peduli dah keluarga, anak ke apa, ni yang boleh mengarah kepada perceraian. Dan kemudian dia akan boleh jadi tidak waras dalam berfikir, mood swing, bipolar kita panggil, bipolar. Maksudnya boleh jadi depression juga. Kalah depression, tidak sedikit orang yang daripada genting, kalah, turun bawa kereta laju-laju, accident. Boleh jadi anxiety, macam apa nak buat depan ni, macam nak buat ni. Dan tidak sedikit 18% daripada ketagihan judi, kajian daripada apa adalah membawa kepada bunuh diri. Maknanya akhirnya orang macam tak ada harapan, bunuh diri. Nampak tak kalau tak dijaga benda ni betul-betul. Okey. Jadi daripada sudut Islam pula kalau kita tengok, orang akan lari daripada nafkah, memberian nafkah, dibebani hutang, maknanya mudah terjebak dengan jenayah, penipuan dan sebagainya. Dan bila kita bicara dalam persona Dizarah, dia akan fokus pada keluarga, memang akan boleh meruntuhkan institusi kekeluargaan. Ini antara benda yang cabaran ataupun kalau orang berjudi lah. Okey, sekarang kita tengok dari sudut Islam pula. Macam mana, apakah Islam, perbahasan Islam mengenai judi ini? Okey, jelas antara benda yang diharamkan dalam agama adalah berjudi. Mana-mana agama maknanya mengharam kepada berjudi. Islam terutamanya dalam Al-Quran, satu ketika Nabi SAW ditanya kan, di dalam surah Al-Baqarah ayat 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'un lin-nas
wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Mereka bertanya kepada kamu tentang arak dan juga judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat, tetapi dosa keduanya dan mudarat keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Kenapa dalam Al-Quran digandingkan antara alkohol, arak dan juga judi? Rupanya kajian sekretari psikologis moden menyatakan ketagihan itu cirinya sama. Kita tengok macam mana Al-Quran punya perbahasan Al-Quran punya perbahasan, Masya Allah kan. Kenapa digandingkan dua tu? Kan? Arak dan juga judi. Rupanya ketagihan di sudut arak, judi, maknanya ketagihan di sudut menghayalkan. Kalau kita tahu dadah, maknanya kita kiaskan sebagai dadah juga menghayalkan, sama. Kan? Maknanya orang susah nak terangkan. Jadi maknanya dosa maknanya adalah satu benda yang memang diharamkan. So, tapi kita ingatkan ini di sudut nasihat-nasihat agama. Selain daripada itu, seperti biasa, kena ada awareness kesedaran. Pasangan aku ni ada something tak kena. Diri aku something tak kena. Jadi orang nak buat perubahan diri. Kalau tak ada kesedaran, macam mana nak buat perubahan diri? Akhir sekali saya suka nak kongsi amalan. Apakah amalan yang boleh dapat maksudnya dikongsikan untuk melepaskan ketagihan judi ni? Okey, kalau kita boleh pergi pada kaunseling, nasihat-nasihat agama. Sebab dalam hadis Nabi SAW menyatakan ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. So, maksudnya kita bawa kepada nasihat-nasihat agama, kaunseling mana terapi dan sebagainya, social support system. Kita tolong ingatkan. Dan ada juga kadang-kadang kalau pergi kepada macam psikiatri, dia ada medication. Medication yang boleh dibagi, ubat yang boleh dibagi untuk mood stabilizer. Maknanya antidepressant, maknanya ada ubat-ubat yang boleh dibagi. Okey, tapi dari sudut saya Islam pula, saya suka untuk mencadangkan. Kalau kita pilih nama Allah Subhanahu Wa Taala, nama Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghindarkan penyakit ketagihan berjudi ini, amalkan nama Allah Al-Jabbar. Allah Al-Jabbar. Okey. Dalam rantaian Asmaul Husna ada beberapa nama yang memberi maksud mencukupi. Cuma nama Allah Al-Jabbar ini dipilih kerana apa? Kerana dia akan mencukupkan dalam keadaan kita rasa tak cukup. Dia bukan tak cukup, kita rasa tak cukup. Kan? Sebab itu Al-Jabbar ini Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dalam syariat kita sembahyang, duduk antara dua sujud, kita akan baca doa ini. Rabbighfirli warhamni wajburni. Ya Allah, ampunkan aku, rahmati aku, ujburni, cukupkan aku ya Allah. Maknanya cukupkan. So maksudnya bagus sangat untuk kita baca doa, maknanya zikirkan nama ya Allah ya Jabbar. Allah Al-Jabbar. Ini bagi orang yang dia kena. Bukan kita yang nak bacakan kat dia. Ini dia nak berubah. Hebat Jabbar. Dan satu lagi hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud. Nanti insya-Allah saya akan kongsikan dekat IG saya, dan mungkin saya akan tag IG DJ Kak Yati, doa yang diajarkan kepada oleh Nabi SAW kepada kita. Doa tu pendek je. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Hadis riwayat Abdul Mas'ud. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu supaya diberikan kepadaku hidayah dan sifat taqwa dan kelembutan dan juga kecukupan. Sebab orang berjudi ni dia bermula dengan dia tidak cukup. Okay, ini hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ketika Nabi ditanya mengenai sikap-sikap orang, kan? Dan Nabi mengajarkan doa ini. So amalkan. Selain daripada usaha kita, nasihat-nasihat, kita tu sendiri. Amalkan nama Allah Al-Jabbar. Cuba. Siapa-siapa yang ada terkena dan nak berubah, yang hari ini dengar perkongsian kita pada hari ini, amalkan.
Kan dalam Al-Quran Allah sebut walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah nama-nama yang baik, berdoalah dengan menggunakan nama-nama Allah yang baik ini. Maka nama Allah Al-Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Berapa kali bacalah 100 pagi, 100 petang. Dan kalau tak boleh nak lupakan ketagihan ni, dia akan mengganggu otak kita. Baca lebih 1000 kali sehari pun bagus. Dan baca doa banyak-banyak yang tadi. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Kan? Minta Allah rezekikan pada kita hidayah dan ketakwaan. Kan? Sebab orang berbuat maksiat ni, ketakwaannya telah tiada dalam diri dia. Kan? Hidayahnya maknanya mungkin tidak ada. Kelembutan pada diri dia tidak ada. Dan tidak rasa cukup. Al-ghina tu minta Allah cukupkan diri kita. Dan keberkatan hadis-hadis Nabi dan juga nama Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah menghilangkan ketagihan terutama ketagihan judi yang ada dalam diri kita, dalam orang yang ada masalah begitu, keluarga kita, masyarakat keluarga kita dan masyarakat kita, dan terutamanya orang Islam seluruhnya, insya-Allah. Wallahu a'lam. InsyaAllah, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Banyak sangat tips dan juga panduan daripada Ustaz ilmu hari ini berkenaan dengan ketagihan judi yang sangat berbahaya. Walaupun dia termasuk dalam 11% daripada unsur-unsur ataupun faktor lain penceraian, tapi dalam 11% tu dia adalah 37% daripadanya disebabkan oleh perjudian. Jadi waktu ini rakan-rakan pendengar, kalau ada pertanyaan persoalan boleh saja ajukan di FB IKIM FM ataupun di WhatsApp IKIM di 0112900404. Kita mulakan dengan soalan daripada sahabat kita ni Ustaz. Tanya di WhatsApp IKIM, Ustaz, macam mana nak menegur orang yang berjudi sehingga tidak menunaikan nafkah? Sebab ibu sudah tegur tapi suami semakin buat ibu sebagai musuh, Ustaz. Silakan. Okey, sama juga. Okey, pertama sekali kita kena faham kalau tujuh ciri-ciri yang saya sebut itu tadi, ada 4 saja, maksudnya suami itu telah ada dalam ketagihan. Dan tidak semudah untuk tegur. Kan ingat tak tadi apabila antara satu ciri-ciri dia adalah orang cuba stop dia atau cuba mengurangkan aktiviti dia, dia akan jadi marah. Sesuatu attitude tu kan. Maksudnya dia akan jadi marah. Jadi maknanya apa? Sudah ada ciri-ciri itu sebenarnya. Jadi maknanya kita tidak semudah itu. Doakan suami, teruskan tegur dengan cara yang baik. Okey. Kemudian mudah-mudahan Allah anugerahkan suami tak ada kesedaran. Tapi fahami kalau dia dah jatuh ke demikian, dia bukan mudah sebab sama macam ketagihan arak dan juga ketagihan dadah. Maksudnya sampai kena perlukan orang untuk merawat dia, untuk menghilangkan ketagihan itu. Kalau dah sampai dia sendiri nak berubah, senang. Jadi kalau saya nak kongsikan amalan yang paling mudah, kita bebel dia pun dia makin marah, kan? Kita bebel pun dia makin marah, ajak dia jaga sembahyang. Sebab dalam sembahyang ada doa minta hidayah dan minta kecukupan. Minta hidayah, Allah letakkan surah Fatihah sekali, kan? Surah Fatihah kan ada ihdinas siratal mustaqim, Allah hidayah ke jalan lurus. Yang keduanya ketika duduk antara dua sujud itu ada doa rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi maknanya kalau dia kata tak boleh tegur dia punya perangai yang ketagihan tu, okey dulu sementara jadi kita letak satu time masa ataupun masa time frame, maknanya masa dah mungkin 2 bulan. Ajak dia jaga sembahyang je dulu. Sebab dengan sembahyang tu dia ada doa untuk diri dia. Dan mudah-mudahan dengan dia menjaga sembahyang, ada doa untuk diri dia itu, dia akan Allah bagi hidayah untuk pelan-pelan dia sedar. Tak kena ni. Ini ada benda tak kena ni. Kan? So maknanya ajak nasihat tu sembahyang. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Kat sini juga Ustaz, ada sahabat kita tadi kongsikan di WhatsApp IKIM antara testimoni iman. Kata selalu amalkan wajibun ni ulang 3 kali dalam antara 2 sujud, hidup lebih tenang Ustaz. Alhamdulillah. Seterusnya kita ada soalan juga kepada doa luaran. Waktu luar pun boleh bawa juga doa tu. Sambil Ustaz. Okay, seterusnya. Seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita ni. Assalamualaikum Ustaz. Adakah ketagihan dadah dan sebagainya adalah kerana dosa ibu bapa seperti tidak solat dan sebagainya? Kalau begitu, apakah yang boleh dilakukan untuk menghentikannya ataupun cukup dengan berdoa sahaja Ustaz? Okey. Pertama sekali bukan sebab dosa mak ayah dan sebagainya kan. Jadi maknanya ramai orang cakap kan, kau ni kan buat pelik-pelik anak teruk kan. So anak tu kena didik sebenarnya. Sebenarnya kenapa anak tu boleh jadi teruk? Okey, antaranya adalah sebab perangai mak ayah tu memang teruk.
itulah sebab menyumbang dia menjadi teruk. Okey. So dosa tidak, kita dalam Islam dosa tidak mewarisi kita tak mewarisi dosa. Mak ayah, anak-anak dia ada soalan dia. Okey. Okey, kemudian okey. Doa ni satu benda penting. Okey, jangan kita anggap doa ni, orang banyak anggap kau doa, kau buat apa doa je kan. Doa tu boleh berubah. Okey. Doa ni ada dua kesan dia. Yang pertamanya, Allah boleh bagi secara wahbiyah. Wahbiyah ni macam pemberian langsung bukan wahabi wahabi berbahasa lain, akidah dan sebagainya. Mana wahbiyah. Wahbiyah ni maknanya Allah bagi secara langsung. Allah Al-Wahhab. Allah pemberi, Allah Al-Wahhab kan. Wahab lana min ladunka rahmah. Kurniakan kepada kami rahmat kan. Maksudnya kita berdoa tu Allah boleh memberi secara wahbiyah, secara terus, pling, secara ajaib. Berubahlah, ada kan. Ataupun dengan doa Allah Subhanahu Wa Taala buka jalan. Dia bagi taufik, kita panggil jalan macam mana nak berubah. Jadi maknanya kadang-kadang orang cakap, kau sakit kau doa boleh sembuh ke? Boleh jadi pling sembuh. Boleh jadi boleh jadi mungkin tak pling sembuh. Tapi ada orang ziarah, orang tu tahu senang je ubatnya ni. Maknanya Allah buka jalan tu. Sama juga doa ni sama juga. Sebab tu jangan pernah berhenti putus berdoa. Okay. Selain daripada itu, selain berdoa kita kena berusaha. Kena berusaha. Usaha ni kesannya Allah izinkan. Itu kita kena faham. Kesan Allah izinkan. Kalau Allah izinkan, maka usaha kita tu nampak dia punya kesan dia. Okey, maknanya usaha tu. Cuma kenapa nak berusaha? Sebab Allah nak bagi pahala berusaha. Pahala tu untuk akhirat. Hasil Allah yang bagi. Jadi maknanya sebab tu bila kita faham benda ni, kita tidak akan rasa lemah semangat untuk berusaha. Satu orang anak dia ke apa ada perangai turuan. Terus nasihat. Terus nasihat itu, usaha tu Allah nak bagi pahala ke akhirat. Kesan itu milik Allah. Maknanya itu urusan Allah. Dia akan nak bagi hidayah, akan nak berubah. Tapi itu usaha tu kan untung kita ada peluang untuk berusaha untuk kumpul pahala untuk ke akhirat. Sebab tu kalau kita faham benda ni, kita takkan berhentikan usaha. Jangan lemah semangat. Sebab semua benda tu adalah ada pahala untuk akhirat. Wallahu a'lam. Tak semua benda boleh jadi pling Ustaz kan. Walaupun pahala pun tak boleh jadi pling dapat pahala kan. Masya Allah. Dan kita seterusnya soalan daripada sahabat kita ni. Assalamualaikum. Aziz ni soalan Ustaz. Aziz tanya, Aziz telah berpisah dengan suami kerana dia berjudi. Tapi dia tak pernah mengaku, sedangkan sahabat kita pernah berjumpa dia berjudi di kedai mesin dan dia mempunyai semua ciri yang Ustaz sebutkan tadi. Tapi dia tak pernah mahu mengaku perkara itu. Sekarang telah berpisah seperti tak ada apa pun yang berlaku dan dia tak rasa bersalah pun Ustaz. Macam mana Ustaz untuk sahabat kita ni menguatkan hati bahawa penceraian itu memang patut dilakukan kerana dia tak pernah mahu untuk berubah Ustaz? Okey, benda pun dah berlaku, perceraian pun dah berlaku. Ini antara salah satu contoh testimoni apa yang kita bincangkan, hasil daripada judi sampai boleh membawa kepada perceraian. Okey, dan 7 ciri-ciri yang kita sebut tu antaranya memang dia akan sembunyi-sembunyi kan. Maknanya apabila dah jatuh pada ketagihan ataupun maknanya disorder tu dia boleh dalam keadaan demikian. Okey. Jadi benda dah berlaku. Jadi mungkin di hati kecil kakak ni terasa betul ke aku minta perceraian dan sebagainya kan. Tapi benda dah berlaku. Dah maafkan diri, maafkan orang lain. Move on lah jadi benda pun dah telah berlaku. Kalau mungkin suami boleh baik dan nak berubah ke apa, kalau nak rujuk untuk anak-anak bagus. Alhamdulillah. Tapi dah berlaku dah khalas. Jangan menangisi susu yang telah tumpah. Sebab kata orang tua-tua kita kan, mana kita ada susu dah tumpah ke lantai. Kita tangisi, dia akan menjadi sebotol balik susu tu. Susu tu telah tumpah pun. Dia telah dah pecah dah kaca dia pun. Apa nak buat? Usaha yang lain. Sebab susu dah jatuh ke lantai, jatuh ke tanah, kita takkan boleh perah, dah boleh minum macam biasa pun. Usaha yang lain. Daripada rumah tangga ni, maknanya jalan ni kehidupan. Maafkan diri, maafkan orang lain. Wallahualam.
Oh, penting tu. Maafkan diri, maafkan orang lain. Ustaz kan macam sungai, jalan lalu terus, tak pernah nak menongkah pun arah daripada arus dia mengalir. Dan kita sampai hujung-hujung Ustaz. Ya Allah, pertemuan kita cepatnya masa berlalu. Terima kasih ramai yang terima kasih pada Ustaz kerana membawakan tajuk ni untuk sama-sama kita berubah demi keluarga, insya-Allah, sebab itu namanya forensik keluarga. Jadi kita sampai ke hujung, mungkin sedikitlah kesimpulan daripada Ustaz sendiri. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih ibu, akak-akak, tuan-tuan sekalian. Sebagai kesimpulan dia, jadi sebenarnya walaupun benda ini nampak kecil dan jarang orang bincangkan sebenarnya, sebab orang anggap ringan benda ini, tapi kalau kita lihat dia antara penyumbang kepada runtuhnya sebuah rumah tangga. Dia antara penyumbang kepada kerosakan akhlak. Dia antara penyumbang kepada bagaimana perhubungan antara suami isteri, anak dan sebagainya boleh retak, kan? Dia boleh menyumbang kepada mencuri, kan? Dan juga penyakit-penyakit jiwa yang lain. Sebab itu ada sampai kajian 18% daripada American Psychiatric Association daripada gambling disorder ni ataupun addiction ni, ada, dan daripada mana ketagihan judi sampai boleh bunuh diri. Maksudnya sampai boleh mudaratkan. Daripada sudut Islam juga ditegar, dan undang-undang jenayah syariah di Malaysia juga sampai diletakkan dalam kesalahan jenayah syariah bila orang berjudi, kan? Maknanya undang-undang tu diletak tu bukan sekadar ada undang-undang dan bukan sekadar ada penguasaan, tetapi nak ceritanya seriusnya benda ini. Maknanya teruknya benda ini kalau berlaku. Jadi bahagian undang-undang penguasaan syariah, dia ada tugas dia. Kita ada tugas kita baiki diri. Keluarga ada tugas kita saling jaga-menjaga. Masyarakat ada tugas saling tegur-menegur, amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan bila semua berperanan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan melihat diri kita makin baik, keluarga makin baik, masyarakat makin baik. Kenapa maksiat itu boleh menjadi makin besar? Sebab 3 perkara. Pertama, orang baik tidak membuat apa-apa. Orang baik, biarlah, malah fikir. Okay. Yang keduanya, orang berilmu tidak mendidik. Kan? Sebab itu kita dalam Pusat Zahra kita bawakan tajuk begini sebab memang wujudnya penyakit-penyakit begini. Dan yang ketiga, bila orang yang diberi kuasa tidak menjalankan tugas dengan baik. So kenapa maksiat boleh berluasa? 3 sebab tadi. Jadi maknanya kita sebagai orang yang mungkin baik, isteri yang baik, teguh, kan? Kemudian orang yang berilmu, hari ini kita dah bincang dekat hampir 1 jam sini, sampaikan. 7 ciri-ciri tadi sampaikan. Maknanya kalau kita yang ada yang tahu kita tak sampaikan, masyarakat boleh jadi lebih teruk lagi, sebab orang dengan pelajaran itulah, pendidikan itulah orang akan boleh menilai mana baik mana buruk. Dan juga yang terakhir, pokok kuasa menjalankan tugas dengan bagus, insya-Allah benda ni boleh diharmonikan dan diatasi, insya-Allah. Okay, insya-Allah. Mungkin kita akhir dengan doa, insya-Allah. Baik, silakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Mudah-mudahan Allah jadikan saya dan kamu sekalian hamba Allah yang saleh dan salihah, yang sentiasa mentaati perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur di atas segala nikmat-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa bersabar di atas segala ujian daripada-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa beristighfar di atas segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Jika Engkau matikan kami dalam keadaan beriman dan tanpa sebarang fitnah serta kekecewaan, ya Allah. Sudahi hidup kami dengan husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah orang yang susah di kalangan kami, ya Allah. Berikan kesembuhan-Mu kepada orang yang sakit di kalangan kami, ya Allah. Perbaikilah akhlak-akhlak orang yang rosak akhlaknya di kalangan kami, ya Allah. Bantulah kami dalam segala urusan kami, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk doa, untuk ilmu yang diberikan pada hari ini. Semoga Allah kurniakan kesihatan untuk Ustaz selalu untuk berkongsi dan terus berkongsi di Radio IKI. Terima kasih banyak Ustaz. Jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.